Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pada minggu ni kita masuk pada topik atau tajuk yang seterusnya, iaitu bab 9 berkaitan sekularisme, cabarannya terhadap budaya kehidupan beragama. Cabaran terhadap budaya kehidupan beragama. Kenapa dinyatakan kehidupan beragama? Kerana sekularisme ni satu pemikiran yang sangat mengancam dengan agama. Bermaksud perkataan sekular ni dia musuh kepada perkataan agama. Nanti kita akan ulaslah. Nampak Ustaz. Okey. Jadi di akhir bab ni nanti kita diharapkan lepas kita berbincang tajuk ni, semua dapat, yang pertamanya dapat mengetahuilah bagaimana keadaan latar belakang perkataan sekularisme ataupun fahaman sekularisme ni. Yang kedua, kita nak bincangkan elemen-elemen yang ada, yang utama yang ada dalam sekularisme. Kemudian yang ketiga, menghuraikan proses sekularisasi dan pembaratan. Dan yang keempat, menyatakan apakah kesan implikasi sekularisme ni ke atas pemikiran agama, akhlak dan peradaban manusia lah. Okey, yang pertama kita nak tengok sekularisme dan latar belakang. Okey, bagaimanakah boleh munculnya istilah sekularisme ni. Okey, sebelum tu kita lihat dulu latar belakang di sini. Satu persoalan yang dinyatakan di sini, sesuaikah Islam dengan dunia yang sentiasa berubah? Sesuaikah Islam dengan dunia yang sentiasa berubah? Jikalau kita lihat kepada persoalan ni, jikalau kita tiada kefahaman yang jelas tentang Islam tu, pasti kita akan terikut atau terpengaruh atau terpedayalah dengan persoalan ni. Mungkin akan timbul satu kata-kata dalam hati kita, betul juga soalan ni. Maksudnya dia macam mempertikaikan Islam ni sepatutnya berubah. Kerana dia lihat dunia dah berubah, takkan Islam masih lagi sama sebagaimana Islam yang asal dulu. Sepatutnya Islam kena berubah, dia kata, kerana dunia dan segala-galanya yang ada di dunia setelah pun berubah. Ini satu soalan yang pastinya akan menimbulkan persoalan yang mendalam sekiranya kita tiada kefahaman yang jelaslah tentang apakah itu Islam, apakah ciri-ciri istimewa Islam dan bagaimana keadaan sebenar tentang Islam. Kalau lihat di bawah tu, dunia sentiasa berubah, rupa dan nilai. Dunia ni rupanya berubah. Kalau dulu kita panggil zaman kuno, kan, zaman purba. Sekarang dah berubah kepada zaman yang serba canggih, serba moden dan sebagainya. Nilai juga berubah. Dengan nilai, kalau dulu kita lihat nilai macam mundur sangat. Sekarang nampak ada kemajuannya, pun berubah juga. Yang kedua, bawah tu telah melalui perubahan hebat sains dan teknologi. Kalau zaman dulu, kehidupan manusia tidaklah ada elemen saintifik atau teknologi yang lebih maju dan moden, tapi sekarang ni sedikit demi sedikit, perubahan demi perubahan, kehidupan manusia lebih mudah dan dipermudahkan dengan wujudnya pelbagai teknologi-teknologi yang semakin hari semakin canggih, kan, dalam bentuk telekomunikasinya, gadgetnya dan sebagainya, kan. Jadi adakah Islam kena ubah? Sebagaimana ubahnya perkara-perkara yang telah pun dinyatakan tadi. Tidakkah Islam juga perlu berubah seperti agama-agama lain? Ini pun satu persoalan. Agama-agama lain, mereka mengikut perubahan demi perubahan. Mungkin itu sebagaimana yang mereka faham tentang apa yang ada pada fahaman agama mereka lah. Tapi dinyatakan di sini, tidakkah Islam juga perlu berubah? Satu persoalan juga. Adakah Islam kena berubah sebagaimana agama-agama yang lain juga kena berubah? Satu persoalan. Kemudian, adakah hujah-hujah dan andaian sains mencabar dakwaan kebenaran Islam? Adakah hujah-hujah, bukti-bukti, dapatan-dapatan, kajian-kajian yang telah dijalankan melalui empirical ni, secara empirical, secara saintifik ni, telah mencabar kebenaran agama Islam? Pun satu persoalan juga, kan. Kita akan cuba fikirkanlah persoalan-persoalan ni dan kita kaitkan dengan tajuk kita pada hari ni atau pada minggu ni lah. Kita lihat dulu perkataan sekularisme ni. Istilah sekularisme ni, kalau kita lihat di ujung tu ada ism tu, isma tu, itu merujuk kepada cara berfikirlah, satu pemikiran atau doktrin pemikiran yang menekankan atau memberi fokus ni kepada istilah sekular tu, kan. Jadi istilah sekularisme tu mula diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Holyoake pada tahun 1846, kurun yang ke-19 ni di United Kingdom. Pada kurun yang ke-19 di United Kingdom. Jadi Kamus World English Dictionary ada memberikan pengertian, beberapa pengertian berkaitan istilah sekularisme ni. Yang pertamanya, kalau lihat tu, satu falsafah yang menolak semua agama dalam masyarakat.
Satu, falsafah yang menolak semua agama dalam masyarakat. Semua agama ditolak oleh falsafah sekularisme ni. Yang kedua, satu pemikiran yang berpegang bahawa agama ni tiada tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran yang berpegang bahawa agama tiada tempat dalam masyarakat. Agama maksud istilah ni sangat membenci dan musuh kepada agama lah. Dah dua pengertiannya berkaitan dengan agama atau menolak agama dalam kehidupan. Yang ketiga, satu keadaan untuk menjadi sekular. Yang ketiga, sistem politik atau falsafah sosial yang menolak semua bentuk kepercayaan dan agama. Juga elemen agama ditolak. Yang kelima, berpendapat bahawa pendidikan awam dan perkara dasar lain mesti dijalankan tanpa pengenalan kepada elemen atau unsur agama. Bermaksud, semua elemen agama yang ada ditolak oleh perkataan sekularisme ataupun fahaman sekularisme ni. Jadi berdasarkan kepada pengertian yang 5 tadi, yang telah pun dinyatakan tadi, jadi kesimpulannya kita dapat katakan, Barat ni, pemikiran Barat ni, mereka mendefinisikan sekularisme tu sebagai satu pemisahan antara unsur-unsur agama dengan kehidupan. Dia menolak, memisahkan, membuang, tidak memakai unsur-unsur agama dalam kehidupan. Sama ada daripada masyarakatnya, politiknya, pendidikan dan apa-apalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ada agama je mereka tolak. Ini satu berfikir yang menolak atau memusuhi dengan agama lah. Agama tu diasaskan oleh Tuhan. Bermaksud mereka ni pun musuh atau benci kepada Tuhan lah. Secara tidak langsung. Satu pandangan definisi yang lain daripada sisi Syed Muhammad Nakib Al-Atas mengatakan sekularisme ni berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum, yang memberi makna ataupun merujuk kepada masa dan tempat. Seculum ni merujuk kepada masa dan tempat. Masa tu apa, tempat tu apa? Masa tu ialah kita rujuk, perkataan ni dia merujuk kepada masa kehidupan sekarang. Tempat pula, perkataan sekular ni merujuk kepada tempat sekarang ni atau kepada dunia lah, kehidupan yang nyata ni. Jadi istilah seculum ni dia merujuk kepada masa dan tempat yang ada pada sekarang. Masa sekarang, kehidupan sekarang, tempatnya ialah di dunia sekarang. Dan dalam bahasa Arab, orang Arab yang berfahaman Kristian atau menganut agama Kristian ni, mereka cuba nak mengelirukan orang Islam ataupun orang Arab yang beragama Islam dengan membawakan istilah sekular ni dalam bahasa Arab sebagai al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah. Kalau kita lihat perkataan al-ilmaniyah tu, dia macam terbitan daripada ain lam mim, ilmu. Dia nak cuba kelirukan. Mereka dengan harapan supaya orang Arab yang beragama Islam ni, mereka percaya al-ilmaniyah tu terbitan daripada ilmu juga. Sedangkan sebenarnya perkataan yang lain yang lebih tepat tentang sekular ni, ada perkataan lain lah yang lebih tepat, kita akan sambung kemudian. Ini juga yang dinyatakan tadi, sekularisasi atau sekularisme tadi. Seculum, di sini merujuk kepada tempat, dan kini. Kini ni merujuk kepada masa tadi, sebagaimana yang dinyatakan definisinya oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Di sini di dunia, kini ni kehidupan dunia ataupun di alam dunia lah. Bermaksud apa yang tersirat atau berlawanan dengan perkataan ni mereka tolaklah. Kalau dunia ni mereka menolak akhirat, tiadanya akhirat kerana mereka berfahaman hanya di dunia sahaja, di sini. Tiada di sana, dunia akhirat tiada. Kemudian dan kini, kehidupan dunia, tiadanya di sana, kehidupan akhirat. Jadi mereka sangat menolak kepada akhirat lah, elemen kehidupan selepas kematian. Tidak ada alam yang lain atau kehidupan yang lain. Mereka juga menolak masa yang lampau. Masa lampau tu mereka tolak sebab masa lampau tu dah berlalu. Pemikiran ni dia fokus kepada di sini dan kini. Yang berlawanan dengan perkataan kini dan di sini, mereka tolak lah. Masa akan datang mereka tolak. Masa yang lalu, masa lampau mereka tolak. Mereka hanya fokus kepada di sini dan kini. Kecuali masa lampau yang ada kaitannya atau yang mengesahkan sesuatu yang berkaitan dengan sekularisasi atau pensekularan masa kini lah. Itu sahaja mereka terima kerana ada kepentingan lah. Ada kepentingan dalam mereka punya cara berfikir ni. Satu pandangan yang lain, definisi sekularisme daripada pandangan tokoh yang lain, Syekh Dr. Safar bin Abdul Rahman Al-Hawali mengatakan perkataan al-ilmaniyah tadi
yang dikatakan oleh orang Arab yang beragama Kristian. Mereka mengatakan bahawa lafaz al-ilmaniyah adalah terjemahan daripada sekularisme bahasa Inggeris atau secularate bahasa Parsi. Kalimah ni sebenarnya tiada kaitan pun dengan ataupun pecahan atau terbitan daripada perkataan ilmu Ain Lam Mim yang dinyatakan oleh orang Arab yang beragama Kristian tadi. Kalau kita rujuk perkataan ilmu tu dalam bahasa Inggeris atau Parsi ialah science. Bagaimana sains boleh, bagaimana sekular tu boleh dikatakan ilmu, sedangkan dalam bahasa Inggeris atau Parsi ni ialah sains. Dan mazhab ilmi menamakannya sebagai scientism. Kalau ilmu mesti scientism. Nisbah kepada ilmu tadi ataupun scientific atau scientific dalam bahasa Parsi. Jadi perkataan yang lebih tepat menggambarkan tentang istilah sekularisme ni dalam bahasa Arab ialah al-ladiniyah. Dia daripada dua perkataan yang digabung menjadi satu. La tu tidak atau tiada. Dina. Dina tu agama. Asalnya ialah ladina, tiada agama. Jadi disatukan jadi al-ladiniyah, iaitu tiadanya agama. Itu yang paling tepatlah menggambarkan tentang istilah sekularisme. Ataupun ad-dunyawiyah, iaitu keduniaan. Dua perkataan ni lebih tepat menggambarkan tentang sekularisme tadi. Yang menolak agama dan fokusnya kepada kehidupan dunia. Inilah dua perkataan yang lebih tepat dalam bahasa Arab yang menggambarkan tentang sekularisme. Apa ciri-ciri sekularisme? Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nakib Al-Atas dalam bukunya Islam and Secularism, dia mengatakan ada 3 ciri utama. Ada 3 ciri utama sekularisme. Yang pertama tu menghilangkan atau melupuskan makna spiritual, kepercayaan daripada alam kehidupan. Tiada atau hilangkan, lupuskan apa-apa yang berkaitan dengan spiritual, kepercayaan dalam kehidupan. Yang kedua, sekularisme ni cirinya ialah dia menghilangkan unsur-unsur agama dalam politik dan hal ehwal kehidupan manusia. Politik dan kehidupan manusia mereka hilangkan unsur agama. Itu ciri yang kedua. Ataupun yang ketiga, menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai agama daripada minda dan tingkah laku manusia. Bermaksud minda dan tingkah laku manusia ni kalau boleh tidak ada campur tangan daripada unsur-unsur agama dalam minda manusia dan tingkah laku manusia. Bermaksud manusia itu bebas daripada kekangan atau kongkongan ajaran-ajaran agama. Inilah 3 ciri yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nakib Al-Atas tentang ciri-ciri sekularisme. Kita lihat pula bagaimana munculnya sekularisme ni. Sekularisme ni satu pemikiran yang menolak agama ni muncul kesan daripada di zaman Eropah lah. Kita akan cuba lihat di sini. Sekularisme ni satu pemikiran yang menolak agama ni muncul pada asalnya di Eropah. Iaitulah pada zaman kemunduran. Eropah pada zaman tersebut merupakan zaman yang sangat mundur akibat atau kesan daripada kejatuhan Empayar Rom Barat pada tahun 476 Masihi. 476 Masihi ni ialah tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada 571 Masihi. 571 Masihi, ini 476. Kira 100 tahun lebih awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Zaman Eropah ni telah pun mengalami kemunduran atau kejatuhan. Dan zaman ni dikenali sebagai zaman gelap. Zaman gelap. 1000 tahun zaman ni mengalami zaman kegelapan. Itulah pada abad ke-5 Masihi sehinggalah abad ke-15 Masihi. 10 abad ataupun 1000 tahun. Zaman ini Eropah mengalami atau mengalami zaman ketinggalan. Ketinggalan atau kemunduran. Termasuklah ketinggalan atau kemunduran dari segi ilmunya, dari segi perdagangannya dan perbandaran. Zaman kegelapan. Dan pada zaman gelap ini juga mereka ni dikuasai oleh kuasa gereja Katolik. Gereja memainkan peranan yang sangat penting pada zaman ni, mempunyai kuasa dalam membuat keputusan dalam kehidupan manusia. Gereja. Gereja ni pada waktu tu hanya menekankan tentang ilmu keagamaan dan ilmu keakhiratan. Ilmu keagamaan lah maksudnya, fokusnya, dan akhirat. Jadi agama ni ataupun gereja Katolik ni, mereka ni sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yang hidup pada zaman tu, sehingga gereja ni telah mengongkong
kehidupan rakyat. Antaranya ialah masyarakat ni kena terpaksa terima apa sahaja yang disuruh atau diperintahkan oleh gereja atau padri-padri di gereja lah. Masyarakat yang tak ikut pandangan ataupun arahan daripada gereja dengan sebab mereka itu belajar ataupun percaya satu perkara yang lain sebagaimana yang diminta oleh pihak gereja, maka masyarakat itu akan dibunuh. Contohnya ada rakyat yang belajar ilmu sains, maka padri ini mengatakan ilmu sains itu adalah ilmu Islam, dia kata. Jadi perlu dibunuh. Jadi gereja sangat mainkan peranan yang kuasa yang besar lah pada waktu tu, zaman kegelapan. Walaupun demikian, gereja ni mereka ni bersikap mementingkan diri sendiri. Dalam masa yang sama, mereka mengongkong rakyat, mereka pula pada waktu tu sangat menekankan atau mahukan kemewahan dalam kehidupan. Dan berlakulah rasuah di kalangan padri-padri di gereja pada zaman kegelapan. Kemudian berlaku pula selepas zaman kegelapan tadi, zaman Renaissance, iaitu zaman pembaharuan atau kelahiran semula pada abad 14 Masihi hingga 17 Masihi. Tadi zaman kegelapan pada abad 5 hingga 15 Masihi. Ini zaman pembaharuan atau kelahiran semula zaman gelap di Eropah tadi pada abad yang ke-14 hingga 17 Masihi. Pada zaman pembaharuan ni, zaman Renaissance ni, peranan gereja tadi tu yang sangat menekan rakyat telah membantu mempercepatkan lagi proses pembaharuan ni. Kerana akibat gereja tadi yang sangat berkuasa telah pun memberi kesan buruk pada kehidupan rakyat sehingga rakyat terpaksa mengikuti apa sahaja arahan gereja tanpa boleh mempersoalkan, maka telah melampaui batas dan menindaslah kebebasan aliran beragama dalam kalangan masyarakat pada waktu itu. Jadi telah pun menindas kebebasan individu, ekonomi pun tidak bebas, dan juga belajar pun hanya terhad pada apa yang dibenarkan oleh pihak gereja sahaja. Jadi rakyat merasa bosan dan perlu melakukan sesuatu, iaitulah ingin melakukan perubahan supaya gereja ni tidak lagi berkuasa, tidak lagi mengongkong kehidupan individu masyarakat pada waktu itu. Kemudian muncul pula satu gerakan reformasi, iaitulah yang bermula dengan penentangan penganut agama Kristian terhadap gereja Katolik. Akibat gereja yang sangat berkuasa tadi, jadi rakyat pun menentanglah, tak puas hati kan. Gereja ni kenapa macam ni kan? Sepatutnya agama membantu kehidupan manusia, tetapi agama yang diamalkan oleh gereja Katolik ni mengongkong pula kehidupan manusia kan. Jadi kritikan demi kritikan semakin bertambah, semakin kencang. Jadi gereja pada waktu tu semakin lagi meningkatkan mereka punya kekuasaan tu di bahagian tengah Itali, sehingga mereka tu gereja mengawal kekayaan demi kekayaan lah, dengan adanya elemen rasuah, penyelewengan dan kepincangan kan. Jadi rakyat mula mempersoalkan bagaimana keadaan gereja Katolik ni yang mereka rasakan bertentangan lah dengan ajaran yang sepatutnya diamalkan atau yang dinyatakan dalam kitab Bible yang dipegang oleh golongan Kristian. Okey. Kemudian gereja tadi turut banyak melakukan penyelewengan, terutamanya dalam penjualan sijil indulgence. Sijil indulgence ni ialah sijil pengampunan dosa. Orang Kristian yang ada banyak buat dosa dan nak bertaubat, dia kena beli sijil ni daripada pihak gereja. Jadi berlaku penyelewengan lah. Jadi ini antara kesan juga bagaimana proses reformasi tadi berlaku. Kemudian gerakan reformasi tadi yang diasaskan tadi semakin mencapai kemajuannya ataupun kejayaannya akibat kewujudan ataupun wujudnya mesin cetak. Mesin cetak yang dicipta oleh Johann Gutenberg, yang mana mesin ni akhirnya dapat mencetak kitab-kitab Bible yang banyak dan dapat dijual kepada rakyat ataupun masyarakat Kristian pada waktu itu dengan harga yang lebih murah. Jadi masyarakat dapat membeli kitab Bible yang dicetak oleh mesin cetak ni. Rakyat pun dapat membaca dan mengetahui apa kandungan yang sebenarnya yang ada dalam kitab Bible. Jadi ini menyebabkan rakyat dapat faham kitab Bible, Kemudian Martin Luther, seorang profesor teknologi daripada Universiti Wittenberg di Jerman, mula mempersoalkan juga tentang amalan indulgence ni, amalan bertaubat
bagi masyarakat Kristian yang nak bertaubat daripada dosa. Beliau percaya, Profesor ni percaya, Martin Luther ni percaya, manusia ni sebenarnya sepatutnya bergantung kepada kekuatan kerohaniannya. Dia ni ada beri 95 hujah tentang penentangan amalan intelligence ni, iaitu penjualan surat pengampunan dosa daripada pihak gereja kepada pihak Kristian yang nak bertaubat. Jadi pendirian Martin Luther ni telah pun mengancam pihak gereja, dan institusi gereja atau padri itu pun terasa terancam dengan pemikiran ataupun gerakan yang diasaskan oleh Martin Luther ni. Jadi pendirian atau gerakan Martin Luther ni dikenali sebagai mazhab Protestan. Protes. Protestan ni berasal daripada perkataan protesting, iaitu membantah. Membantah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak gereja yang bertentangan dengan apa yang sepatutnya dilaksanakan mengikut apa yang dinyatakan dalam kitab Bible kan. Jadi tindakan Martin Luther ni merupakan antara asas lah bermulanya zaman reformasi, berterusan sehingga pertengahan abad yang ke-16. Mazhab baru ni telah berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England, dan akhirnya muncullah revolusi Perancis. Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan revolusi-revolusi yang lain. Revolusi Perancis ni merupakan satu revolusi politik dan sosial di Perancis, daripada sistem monarki mutlak kepada sistem republik demokrasi. Jadi secara ringkasnya, perubahan-perubahan yang berlaku di Eropah ni oleh orang barat ni atau Kristian membawa kepada penyingkiran ataupun penolakan kehidupan beragama. Kalau kita lihat daripada sejarah ni memperlihatkan sebenarnya sekularisme ni rasa permusuhan yang ada dalam diri masyarakat manusia di Eropah ni adalah berkaitan dengan tindakan gereja yang mengongkong atau menghadkan kehidupan masyarakat Kristian, bukannya dengan masyarakat Islam dengan agama Islam. Jadi mereka ni bermusuh dengan agama Kristian disebabkan oleh para padri ataupun gereja, institusi keagamaan gereja itu yang memainkan peranan yang salah, menindas dan rakyat terasa tertindas. Akhirnya mereka pun berubah dan menuntut supaya dia melakukan satu pembaharuan lah dalam keagamaan, yang akhirnya mereka menolak agama dalam kehidupan. Inilah antara asas atau bagaimana bermulanya satu pemikiran pemisahan agama daripada kehidupan. Mereka memusuhi agama Kristian lah. Okey, sebab-sebab kemunculan sekularisme. Kalau kita lihat daripada sejarah tadi, yang pertamanya kat sini, agama tu menjadi eksklusif untuk golongan tertentu sahaja. Jadi sebab munculnya sekularisme ni kerana peranan gereja ataupun padri tadi yang merasakan mereka sahaja yang berhak untuk menentukan sesuatu dalam kehidupan beragama. Jadi mereka rasa terancamlah rakyat ni kerana merasakan sepatutnya agama ni untuk semua, bukan eksklusif untuk golongan tertentu sahaja ataupun golongan padri. Kemudian adanya elemen yang kedua, keangkuhan ilmiah. Keangkuhan ilmiah nanti kita akan ulas. Yang ketiga, kesan daripada penjajahan barat. Kalau ditanya apakah sebab-sebab kemunculan sekularisasi ataupun sekularisme, inilah tiga sebab yang kita boleh nyatakan. Okay, yang pertama tadi, sebab kemunculan sekularisme. Yang pertamanya, agama tu menjadi eksklusif hanya untuk golongan tertentu sahaja. Huraiannya ialah padri-padri gereja Katolik. Mereka tu yang mendakwa mereka tu mempunyai hubungan batin, hubungan yang tak nampak, hubungan rohani dengan Tuhan, dan padri-padri ni sahajalah yang ada kuasa rohani terhadap manusia. Kerana dianggap padri ni sebagai perantara antara manusia biasa dengan Tuhan. Kalau dalam Islam sebagai konsep Rasul lah, Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul tu ialah orang yang dipilih sebagai perantaraan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, iaitu Allah, kepada manusia. Tapi dalam konsep agama Kristian ni, padri-padri gereja Katolik ni lah yang merasakan mereka tu sebagai perantara antara manusia biasa dengan Tuhan. Jadi sebagai contoh, anak kecil tidak dikira sah menjadi orang Kristian ataupun beragama Kristian sekiranya masih lagi belum dibaptis oleh padri. Nak katanya, orang Kristian kalau melahirkan anak dia, kalau anak tadi belum dibaptis oleh padri, maka belum lagi menjadi orang Kristian atau beragama Kristian. Sangat berbeza dengan agama kita, agama Islam. Kemudian
Selain daripada itu, sijil indulgence, iaitu sesiapa yang nak dapatkan keampunan, nak taubat daripada dosa, kena beli sijil ni daripada pihak gereja. Maka kat sini pun dah nampak dah. Dah nampak bagaimana agama tu digunakan untuk kehidupan golongan tertentu. Iaitu golongan padri di gereja lah. Kemudian kitab Bible tu hanya dijadikan khusus buat padri sahaja. Kitab yang menjadi rujukan agama hanya khusus untuk padri sahaja. Ini pun berbeza dengan orang Islam kita. Kitab Al-Quran tu bukan hanya untuk imam-imam, ulama-ulama sahaja, tetapi kepada orang awam. Daripada baby, kalau dah boleh baca Al-Quran pun dah boleh baca Al-Quran dah. Tidak khusus kepada golongan tertentu sahaja. Tapi sebab munculnya sekularisme ni kerana peranan gereja tadi telah memainkan peranan yang salah dan kitab agama hanya untuk mereka sahaja. Orang biasa tidak boleh membaca dan memahaminya. Ini yang pertama. Kenapa muncul kefahaman atau pemikiran sekularisme. Kemudian yang kedua, keangkuhan ilmiah. Keangkuhan ilmiah. Bermaksud pandangan ilmiah yang berbeza diharamkan atas nama agama dan menghukum orang yang berbeza pendapat dengan mereka sebagai musuh agama atau musuh Tuhan. Sebagaimana dinyatakan tadi, para padri di gereja ni, mereka ni beranggapan agama yang bercanggah dengan agama mereka perlu ditolak dan diharamkan. Sesiapa yang belajar agama ataupun sesuatu yang berkaitan dengan agama yang lain daripada mereka ajarkan, mereka itu akan dibunuh. Tadi kan contohnya belajar ilmu sains, ilmu dan sebagainya. Kalau lihat di sini, ni pihak gereja beranggapan kejahilan tu merupakan petua untuk iman. Pihak gereja ni merasakan orang yang jahil, masyarakat Kristian yang jahil itu merupakan petua untuk iman. Iman tu mesti kena jahil ataupun kena ikut apa yang padri gereja nyatakan sahaja, tanpa belajar ilmu-ilmu yang lain daripada gereja. Itu dikatakan iman dengan ilmu ataupun iman dengan agama Kristian tadi. Jadi ilmu pengetahuan selain daripada mereka adalah sesat. Mereka mengatakan ilmu sains, geografi, perubatan dan sebagainya ada elemen Islam, agama yang memusuhi mereka lah. Kemudian pihak gereja menuduh ilmu sains itu ialah ilmu Islam dan siapa yang menganutnya adalah murtad. Murtad. Malah ada yang dibunuh hanya kerana kepercayaan mereka terhadap ilmu sains. Jadi kejahilan mereka membawa kepada penentangan masyarakat Eropah terhadap kuasa agama yang akhirnya mencetuskan revolusi industri atau Perancis yang dinyatakan tadi pada tahun 1789. Ini sebab yang kedua, keangkuhan ilmiah. Kemudian sebab yang ketiga ialah kesan daripada penjajahan barat. Ini di negara kita lah khususnya. Bagaimana munculnya kefahaman sekularisme di negara kita? Yang pertama, iaitu kesannya ialah menyatakan kesan daripada penjajahan barat. Berlakunya penjajahan barat kepada negara kita ni, ke negara kita, tanah Melayu, menyebabkan perpindahan pemikiran di sana ke tempat kita. Kalau lihat yang pertama tu, keutuhan pendidikan Islam pada akhir abad yang ke-19 mengalami cabaran dengan kehadiran penjajah Inggeris di tanah Melayu. Penjajah Inggeris ni, mereka ni bukan hanya menjajah dalam bentuk fizikal, tapi mereka jajah juga kita punya pemikiran, minda, agama dan sebagainya. Jadi proses sekularisasi ni, penjajah telah memperkenalkan dasar pelajaran yang amat menghadkan kurikulum pendidikan Islam dan mengawal ketat pengajaran Al-Quran. Mereka tu menolaklah ajaran-ajaran yang ada berpegang teguh kepada agama Islam kan. Jadi kedatangan Inggeris sungguhnya telah memperkenalkan pendidikan sekular kepada orang Melayu. Pendidikan sekular kepada orang Melayu. Iaitulah pendidikan yang menolak, memisahkan unsur agama dalam kehidupan kan. Ini 3 sebab. Bagaimana munculnya kefahaman ataupun pemikiran sekularisme. Okey, apakah elemen utama yang ada dalam sekularisme? Elemen utama yang ada dalam sekularisme. Yang pertama, elemen sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Kalau sekularisme tadi pemikiran sekular, iaitulah sekular itu berasal daripada seculum tadi yang nyatakan oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas, iaitulah pemikiran yang menekankan, mengutamakan tentang kehidupan dunia dan di sini, di dunia dan kehidupan di dunia. Jadi sekularisasi ni ialah proses pensekularan . Sekularisasi ni ialah proses pensekularan ataupun nak mensekularkan elemen sekularisasi. Yang pertama, masa hadapan adalah sentiasa terbuka. Masa hadapan sentiasa terbuka. Tadi dinyatakan ciri-ciri sekular ni ialah mereka itu menolak
masa lampau dan mereka juga menolak masa hadapan. Sebab mereka hanya fokus kepada di sini, kehidupan di dunia dan di dunia kan. Jadi bermaksud masa hadapan tu sentiasa terbuka lah, tidak tertutup lagi. Tidak tertutup. Jadi ini sebenarnya bercanggah dengan apa yang dalam agama Islam lah. Nanti kita akan cuba bincangkan. Yang kedua itu sentiasa mempersoalkan asas-asas pemikiran dan mengubahnya berasaskan uji kaji dan penemuan fakta baru. Jadi pemikiran sekularisme ni, bagaimana mereka tu nak menyebarluaskan fahaman sekularisme ni dalam bentuk sekularisasi ni. Pertamanya, yang keduanya tu mereka sentiasa mempersoalkan asas-asas pemikiran. Sentiasa mempersoalkan. Kenapa ni tak boleh, kenapa ni boleh, kan ada bukti-bukti yang mengatakan ini sedemikian. Jadi mereka mempersoalkanlah asas-asas pemikiran dan mengubahnya berasaskan uji kaji dan penemuan fakta baru. Sebab mereka ni, kita dah belajar sebelum ni, mereka ni menolak wahyu dan mereka mengutamakan akal fikiran dan juga penemuan saintifik. Jadi mereka menolaklah sekiranya ada perkara-perkara yang baru yang dibuktikan oleh secara empirikal, mereka akan menggunakan pakai fakta yang baru yang ada tadi. Itulah kesan daripada mempersoalkan asas-asas pemikiran. Yang ketiga, mereka menolak perkara-perkara muktamad dan nasib terakhir. Perkara-perkara yang muktamad tak ada. Dalam Islam banyak perkara-perkara muktamad. Perkara yang Islam kata tetap dan tidak akan berubah banyak dalam agama kita. Kan? Contohnya sesuatu yang baik itu akan berterusan menjadi baik. Sesuatu yang dosa, yang jahat, yang buruk akan berterusan menjadi buruk dan jahat dan berdosa kan. Itu muktamad. Tapi sekularisasi ni, mereka ni menolak perkara-perkara muktamad. Tiada yang muktamad dalam kehidupan dunia. Sebab itulah kalau kita dah belajar sebelum ni tentang kebahagiaan, keseronokan, bermaksud mereka tu pun ada tafsiran yang lain tentang keseronokan tu kan, tidak muktamad. Maksudnya. Kemudian yang keempat, menolak agama sebagai kepercayaan mitos cerita purba. Mereka mengatakan agama tu cerita mitos. Kan, contohnya macam wahyu turun daripada atas, daripada Tuhan kepada manusia. Dia kata macam mitos kan, macam dongeng. Jadi mereka menolaklah kepercayaan-kepercayaan yang ada kaitannya dengan agama. Inilah elemen yang ada dalam sekularisasi. Kemudian apa lagi elemen yang ada dalam sekularisme? Yang pertama elemen sekularisasi, yang kedua elemen relativism. Elemen relativism. Apa itu relatif? Relatif itu kan bermaksud bergantung. Bermaksudnya adanya elemen kebergantungan kepada lokasi, kepada zaman, kepada generasi. Kita berbalik semula kepada pengertian yang dinyatakan oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas tadi. Itulah sekular tadi berasal daripada sekulum yang membawa maksud masa dan tempat. Iaitu masa tu di dunia, masa tu ialah kehidupan dunia, tempat tu ialah di dunia. Bermaksud sekularisme ni, dia adanya elemen bergantung kepada tempat, iaitu lokasi, bergantung kepada masa, iaitu zaman dan juga generasi. Mereka tu bergantung. Adanya elemen relativism lah. Iaitulah perubahan yang bebas daripada Tuhan ataupun takdir. Kesemua relatif yang bergantung kepada lokasi tadi, zaman dan generasi itu bebas daripada Tuhan ataupun takdir. Tiadanya campur tangan Tuhan, tiadanya takdir pada sesuatu yang berlaku pada lokasi tertentu, zaman tertentu dan generasi tertentu. Ini elemen relativism. Bermaksud juga manusia itu sendiri yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan mereka. Mindanya ialah otak dan tiada kehidupan lain sesudah kematian. Ini semua berbalik kepada definisi asal tadi. Iaitulah berkaitan dengan masa dan tempat. Berkaitan dengan dunia dan kehidupan dunia. Mereka menolak selain daripada dunia dan mereka juga menolak selain daripada kehidupan di dunia. Semua yang tidak termasuk dalam maksud tadi mereka menolaklah. Kemudian yang ketiga, ini ketiga typing error, bukan dua, yang ketiga. Elemen yang ketiga yang ada dalam sekularisme, kalau yang pertama tadi elemen sekularisasi, yang kedua elemen relativism dan yang ketiga ialah elemen perbandaran sekular. Elemen perbandaran sekular iaitu kita nampak di sini ada istilah bandar. Bandar bermaksudnya adanya unsur atau elemen hendak membandarkan, menjadikan kefahaman sekular ni sesuatu yang lebih besar sehingga menjadi satu perbandaran sekular. Maksudnya gitu.
Itulah kalau kita lihat manusia itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pemikiran dan kaedah sains tanpa panduan wahyu. Fahaman ini mengatakan manusia itu sebenarnya dengan akalnya yang ada, manusia itu sendiri mampu selesaikan masalahnya sendiri dengan berfikir dan buat kajian tanpa perlukan panduan wahyu ataupun tanpa perlukan panduan daripada Tuhan lah. Elemen pemikiran juga mengatakan nilai, sikap dan cara hidup mesti berubah. Nilai, sikap dan cara hidup mesti berubah. Mesti berubah. Kalau tidak berubah itu tidak menepati cara pemikiran sekular lah. Jadi pemikiran manusia ni berevolusi dari tahap kekanak-kanakan kepada tahap dewasa. Mereka mengikut logik. Akal mereka mengatakan manusia pun berevolusi. Dari segi fizikalnya daripada kanak-kanak berubah menjadi dewasa. Jadi sepatutnya nilai, sikap dan cara hidup mestilah berubah. Sebagaimana berubahnya manusia tadi daripada anak-anak kepada tahap dewasa. Maksudnya ada elemen perubahan. Tiadanya elemen muktamad ataupun tetap dalam cara berfikir sekularisme. Kemudian yang ketiga tu dari struktur kesukuan atau berpuak kepada perkampungan yang kemudiannya berubah kepada perbandaran. Inilah yang dikatakan perbandaran sekular tadilah. Kalau boleh sekularisme ni, elemen yang terakhir ni mereka ni nak menjadikan fahaman sekular ni sesuatu yang lebih besar. Kalau daripada pemikiran secara individu nak dibesarkan lagi kepada pemikiran dalam bentuk keluarga, dibesarkan lagi dalam bentuk pemikiran masyarakat, ataupun berpuak ni dibesarkan lagi sehingga menjadi kampung dan dibesar lagi kepada menjadi bandar. Lebih besar lagi dan lebih besar lagi boleh menjadi sebuah negara negara sekular. Kan? Menjadi negara sekular. Kat dunia pun mungkin ada, kalau cari maklumat, ada juga negara-negara yang dikatakan sebagai negara sekular. Kalau negara sekular itu ialah negara yang menolak campur tangan pihak agama dengan pengurusan atau pentadbiran negara. Tiada campur tangan agama terhadap pengurusan atau pentadbiran kenegaraan. Jadi inilah tiga elemen yang ada dalam sekularisme. Okey, kemudian proses sekularisasi dan pembaratan. Bagaimana berlakunya proses sekularisasi? Bagaimana pemahaman sekularisme itu nak diserapkan kepada pemikiran individu atau manusia yang lain lah. Kita lihat di sini. Okey, kalau lihat di sini, ada tiga unsur pensekularan. Kalau lihat tu pelaksanaan proses perubahan ke atas tu. Kalau bawah tu, kalau lihat boleh baca masing-masing. Kita lihat yang pertama dulu. Pensekularan ni bermula daripada alam dan manusia. Cara berfikir sekular ni memisahkan agama dan kehidupan ni. Bermaksud mereka ni cuba terapkan cara berfikir ni berkaitan isu alam dan juga manusia. Iaitulah mereka menuntut supaya manusia tu bebas daripada makna rohaniah. Rohani itu mereka bebas. Tak ada kacau campur tangan daripada elemen rohani dalam manusia dan alam. Bermaksud alam dan manusia ni, alam semesta ni dan manusia ni tidak ada unsur rohani. Wujud secara fizikal sahaja. Semua unsur rohani mereka tolak. Kita pun dah belajar, rohani ni sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, sedangkan berfikiran sekular ni mereka menolak sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Apa yang ada dalam elemen alam dan manusia ni? Itu metafizika, metafizik, sesuatu yang gaib kan, yang tidak nampak. Kosmologi, psikologi pun bebas daripada makna rohaniah. Semua perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan ni, mereka ni menolak kerana pemikiran sekular ni merupakan pemikiran yang terpakai hanya pada fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Kemudian daripada alam dan manusia, mereka cuba terapkan pula pemikiran sekularisme ni kepada peringkat yang kedua, kepimpinan bebas daripada pengesahan agama. Daripada manusia dan alam ni mereka pindah pula kepada kepimpinan, iaitulah pentadbiran. Iaitulah pentadbiran mestilah bebas daripada agama. Kan contohnya kalau pengurusan kenegaraan, pengurusan dari segi ekonominya dan sebagainya mestilah bebas daripada elemen agama. Itu yang kedua. Iaitu sosiopolitik bebas daripada agama. Kemudian naik yang ketiga, akhir sekali, buruk dan baik tidak mutlak dan tidak kekal. Ini yang akhir sekali. Buruk dan baik itu tidak mutlak dan tidak kekal. Bermaksud kalau kita pandang sesuatu itu baik sekarang, pada masa akan datang mungkin dia akan jadi tak baik. Atau mungkin tak baik pada sekarang ni, mungkin satu masa akan datang dia akan jadi baik. Bermaksud
buruk dan baik itu tidak mutlak atau tidak kekal. Itu yang akhir sekali akan jadi satu pemikiran yang sangat rosak lah. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan agama kita, agama Islam, sesuatu yang baik itu akan tetap mereka mengatakan buruk dan baik itu tidak mutlak dan tidak kekal. Tengok di sini unsur pensekularan tadi. Buruk baik tidak mutlak dan tidak kekal. Matlamatnya hanyalah matlamat duniawi, iaitulah untuk mencapai kebahagiaan semata-mata, mencapai kebebasan semata-mata dan kemajuan semata-mata. Tidaknya tiadanya berkaitan dengan kehidupan selepas kematian. Okay, kenapa Barat menekankan perubahan nilai dan pegangan kehidupan? Kenapa? Kenapa Barat ni sentiasa menekankan perubahan? Perubahan demi perubahan. Tidak ada yang muktamad. Kan? Pemikiran ni mereka kata mesti berubah. Pada sekarang, berubah akan datang pun kena berubah. Tidak sama dengan yang sekarang. Kenapa? Sebabnya ialah yang pertama, Barat ini tiada Tuhan. Tiada kepercayaan kepada Tuhan yang hak yang diterimanya sebagai punca pandangan hidup. Kalau kita ada Tuhan, kita pasti tidak akan menekankan perubahan. Kita pasti akan ikut apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebab mereka ni tiada Tuhan, maka mereka pun sentiasa nak menginginkan perubahan demi perubahan. Kemudian yang kedua, tiada satu kitab suci yang sah sebagai dasar panduan hidup. Mereka juga tidak ada kitab yang memandu mereka dalam kehidupan, maka mereka pun nak berubahlah. Kalau kita ada kitab dalam Al-Quran mengatakan perkara yang boleh berubah, kena berubah, perkara yang tetap, kena tetap. Tapi mereka tiada kitab, maka mereka pun kekalkan dengan tuntutan untuk sentiasa berubah dalam kehidupan. Kemudian tiada satu insan kamil sebagai suri teladan hidup. Kalau kita orang Islam ada insan kamil yang kita dapat baca sebelum ni, iaitu Nabi Muhammad SAW yang sempurna dalam segala ruang lingkup kehidupannya, tetapi mereka ni tiada contoh, tiada contoh teladan untuk jadikan panduan kehidupan. Jadi sebab itulah mereka tu sentiasa nak inginkan perubahan demi perubahan dari segi nilai dan pegangan kehidupan. Jadi kesannya apa? Kesannya setiap seorang daripada mereka tu, mereka yang berada di barat itu sentiasa dalam krisis mencari identiti diri sendiri. Kan mereka sentiasa mencari identiti diri sendiri, makna sendiri dan destinasi kehidupannya secara sendirian. Kerana tiada panduan, panduan daripada Tuhan, tiada panduan daripada kitab suci dan tiada panduan daripada manusia yang sempurna, yang lengkap, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai Nabi ataupun Rasul. Mereka tiada tiga perkara yang di atas tadi. Itu sebabnya kenapa mereka menginginkan perubahan demi perubahan dalam kehidupan. Ini berbeza dengan agama Islam. Agama Islam berbeza dengan agama kefahaman yang dibawa oleh sekular ni. Nama agama Islam pun tidak akan berubah. Kan? Islam tu tetap akan kekal daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah akhir zaman. Akhir kiamat akan kekal dengan namanya sebagai agama Islam. Rukun Islam yang 5 pun akan tetap tidak berubah. Begitu juga amalan ibadat khusus. Contoh solat, puasa, zakat, haji dan semuanya itu akan tetap muktamad dan tidak berubah sehingga hari kiamat. Berbeza dengan fahaman yang sentiasa inginkan perubahan yang dibawa oleh fahaman sekular ni. Rukun iman juga tidak berubah. Ada 6. Tidak boleh tambah jadi 7. Kalau tambah atau berkurang akan menjadi sesat. Orang yang sesat. Rukun iman tidak berubah. Begitu juga akidah pun tidak berubah. Unsur-unsur asas pandangan alam Islam juga tidak berubah. Sumber dalam agama kita juga tidak berubah. Kekal Al-Quran menjadi sumber utama. Al-Sunnah ataupun Al-Hadis juga sebagai sumber yang utama. Ijma' ulama' juga sebagai sumber dalam agama kita tidak berubah. Kalau satu masa nanti mungkin pada zaman akan datang, kalau ada satu pemikiran yang menolak ijma', maka pemikiran tersebut kita katakan sebagai pemikiran yang sesat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam yang asli. Kemudian yang terakhir, proses pentafsiran dan perincian untuk pelbagai generasi dan bangsa pun tidak berubah dan kekal. Cara pentafsiran dan perincian. Kita contohnya macam perkara-perkara yang baru dalam kehidupan kita. Kita ada dasarnya dalam agama kita kan. Contohnya macam vaksin. Satu perkara yang baru tapi kita ada dasarnya.
Bagaimana nak menetapkan boleh ataupun tidaknya, kita ada kaedah-kaedah kita, mengikutlah kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Jadi itu tidak berubah. Kaedah tadi tidak berubah, yang berubah ialah perkara-perkara yang baru yang kita nak kaitkan dan kita nak sesuaikan dengan sesuatu yang ada dasarnya dalam agama kita kan. Agama kita, agama yang kita dah tahu apa istimewanya, dan pastinya berbezalah dengan pemikiran yang sesat ni, iaitu pemikiran sekularisme. Okay, apa kesan dia? Implikasi sekularisme ke atas pemikiran agama, akhlak dan peradaban manusia. Ini kesan yang pertama. Ini tengok ada 4 kesan daripada pensekularan. Penyamarataan ilmu. Ilmu tu dianggap sama rata. Yang kedua, penyamarataan Islam dengan nilai dengan lain-lain agama. Mengatakan Islam dan agama lain itu ialah sama. Kemudian yang ketiga, pemisahan konsep ilmu, pendidikan dan bahasa Islam dengan Al-Quran. Berlakunya pemisahan. Kemudian yang keempat, perubahan kesedaran. Berlakunya perubahan kesedaran. Kita akan huraikan satu-satu. Okey, yang pertama tadi, dikatakan kesannya ialah penyamarataan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kita dah tahu ilmu tu ialah satu kesepaduan dan keseimbangan. Jadi ilmu daripada akal fikiran kena serasi dengan ilmu daripada wahyu. Ini yang kita belajarlah. Ilmu daripada akal perlu diserasikan dengan ilmu daripada wahyu. Akal tanpa wahyu akan sesat. Ilmu merupakan alat kehidupan dunia, perlu panduan. Seperti ilmu akidah, ilmu fiqh, akhlak. Ini ilmu fardu ain. Ilmu akidah, fiqh dan akhlak ni ilmu fardu ain. Ilmu kehidupan tu ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu kifayah tu sebagai panduan dan alat je untuk kita mencapai mengetahui tentang ilmu fardu ain. Dinyatakan di situ contoh-contohnya ilmu fardu ain ialah tauhid, kewajipan akhirat, hakikat diri dan sebagainya. Fardu kifayah contohnya sosiologi, politik, undang-undang dan sebagainya. Jadi kesan daripada sekular tadi, mereka menyamaratakan ilmu. Sedangkan dalam ilmu kita, dalam kita punya konsep ilmu kita dah belajar, ilmu tadi dibahagikan kepada dua, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Bukannya sama rata saja. Tidak. Yang kedua, kesannya ialah penyamarataan Islam dengan lain-lain agama. Islam sekadar salah satu daripada banyak subjek ilmu falsafah, agama dan sosiologi agama. Ini satu persoalan. Adakah Islam tu hanya sekadar salah satu daripada banyak subjek ilmu falsafah, agama dan sosiologi agama? Bukan. Kemudian kesannya ialah mereka mengatakan agama tu ialah sesuatu yang berevolusi. Agama. Ilmu ataupun pemahaman sekularisme ni, mereka mengatakan agama tu bukan daripada Tuhan. Mereka mengatakan agama tu ialah sesuatu yang berevolusi daripada agama purba. Zaman kuno dulu ada agama, kemudian berubah kesan daripada kebudayaan, berubah menjadi agama sekian, kemudian berubah lagi menjadi agama sekian, kan berubah lagi menjadi agama sekian. Jadi mereka juga mengatakan agama yang ada di dunia ni merupakan kesan daripada agama yang sama, kerana mereka agama tu berevolusi. Ni satu kefahaman yang silap lah. Sedangkan agama Islam ni bukan berevolusi, tapi bersumberkan daripada wahyu yang Allah turunkan secara direct kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, dinyatakan ni, Islam tu ilmu yang lengkap dan sempurna. Ilmu-ilmu lain sepatutnya dipahamkan sebagai terkandung dalam Islam dan diperkembang dalam akal menerusi pandangan Islam juga. Jadi semuanya kalau dia benar, ianya termasuk dalam agama yang ada dalam agama Islam. Ini kesan yang kedua, menyamaratakan Islam dengan agama-agama yang lain. Kemudian yang ketiga, kesannya ialah pemisahan bahasa dengan Islam. Pemisahan bahasa dengan Islam. Kesan sekular. Huruf Arab Al-Quran kepada huruf Rumi. Ini contoh bagaimana pemikiran ataupun proses sekularisasi tadi terhadap agama Islam. Mereka cuba berusaha untuk mengubah huruf Arab Al-Quran ni kepada huruf Rumi. Kan, selain daripada huruf Rumi, ini Turki, Swahili dan huruf Melayu kan, Jawi, huruf Rumi dalam bahasa Melayu. Apa kesan dia? Kesannya apabila masyarakat hanya memahami huruf-huruf Rumi dan tidak lagi memahami huruf-huruf Arab Al-Quran, maka pastinya masyarakat tadi tidak akan mampu membaca Al-Quran lah, sebab tidak mengenali huruf-huruf Al-Quran. Itulah tujuan di sebalik kenapa sekularisme ni cuba memisahkan bahasa-bahasa yang ada ni dengan Islam, supaya tiada kesan pengaruh Islam dalam bahasa-bahasa yang ada. Kemudian pemisahan beransur-ansur dengan
bentuk sistem perkamusan. Dalam kamus juga mungkin diselitkan istilah-istilah dengan maksud yang bertentangan, yang berlawanan dengan yang sebenarnya lah. Contohnya makna-makna peristilahan Al-Quran, sumber-sumber Islam, bahasa-bahasa Islam yang lain, bahasa Arab, Parsi dan Urdu. Nak katanya yang ketiga ni ialah fahaman sekularisme ni cuba memisahkan pengaruh Islam dalam bahasa-bahasa dunia supaya Islam tadi tidak dapat dikenali dan akhirnya tidak dapat dianuti oleh individu-individu atau manusia-manusia. Kemudian contoh ni, dialog di sekolah Melayu pengajar Al-Quran pada tahun 1810. Ni contoh dialog. Kalau lihat, Raffles ni orang Kristian, guru ni guru orang Islam. Raffles mengatakan, apa sebab guru tidak mengajar bahasa Melayu? Guru menjawab, ibu bapa anak-anak ini menyuruh ajarkan Al-Quran dahulu. Maka kalau sudah ia dapat belajar Al-Quran, kemudian baru boleh belajar bahasa Melayu. Raffles mengatakan, sungguhkah begitu adat Melayu, Encik? Abdullah mengatakan, sungguh tuan. Raffles mengatakan sambil tersenyum, baiklah Encik, kalau saya umur panjang, saya mahu tubuhkan tempat belajar bahasa Melayu. Saya terlalu sayang kerana bahasa Melayu itu terlalu bagus bunyinya dan lagi banyak gunanya. Ini secara licik, secara halus, nak katanya Raffles ni cuba mengelakkan atau menghalang Al-Quran daripada dipelajari oleh orang Melayu dengan mengatakan bahasa Melayu tu lebih baik daripada bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Ini secara halus lah. Kesannya kita dah dapat lihat sekarang. Ramai orang Melayu tidak berminat untuk belajar Al-Quran dan lebih berminat untuk belajar ilmu-ilmu yang selain daripada Al-Quran. Sedangkan dalam Islam, kalau kita lihat sejarah ulama'-ulama' terdahulu pun, mereka tu lebih mengutamakan dan mendahulukan pengajaran Al-Quran berbanding agama ataupun ilmu-ilmu lain daripada Al-Quran kan. Okey. Yang keempat, kesannya ialah perubahan kesedaran. Muslim kurang sedar terhadap perpaduan. Kesan daripada sekularisme tadi, orang Islam tak sedar tentang perpaduan. Sedangkan Islam tu menekankan perpaduan kan, kesatuan. Kemudian Muslim akan terputus daripada pemikiran kebudayaan tamadun Islam yang lampau. Yang ketiga, sistem pendidikan menyuruh tiada bersepadu. Sistem pendidikan menyeluruh tiada sepadu. Yang keempat, ta'assub perkauman, penerimaan fahaman asing. Ini kesan ya. Yang kelima, galakan nilai dan adat resam purba yang berlawanan dengan Islam. Sedangkan Islam tu ada akhlaknya yang tertentu, ada nilai-nilainya yang tertentu, dan kalau nilai-nilai tadi bertentangan dengan Islam, maka kita patutnya menolaklah. Bukan kita terikut dan menggalakkan lagi nilai-nilai dan adat resam yang bertentangan dengan agama Islam tadi. Okey, ini perubahan kesedaran tadi. Contohnya, bagi banyak tempat di Timur Tengah dan Afrika Utara, bahasa Inggeris atau Perancis telah menjadi lambang kecanggihan dan kemodenan dan pura-pura lemah bahasa Arab. Dengan mencampur adukkan bahasa kadang-kadang menjadi lambang kebanggaan status, kelas dan taraf pendidikan. Ini kesan daripada pemikiran sekularisme terhadap bahasa Arab. Mengatakan bahasa Inggeris dan bahasa Perancis yang menjadi lambang canggih. Individu yang menguasai bahasa Inggeris, individu yang menguasai bahasa Perancis dikatakan individu yang moden ataupun yang canggih kan. Ataupun yang kedua tu, Profesor Amerika Arab Frank Salamah mengisytihar Arab adalah bahasa mati. Bahasa mati yang mengungkapkan idea-idea yang telah mati. Bahasa beku yang menyebabkan kebekuan intelektual Arab. Nak katanya satu terapan pemikiran yang halus untuk menolak bahasa Arab ni dengan mengatakan bahasa Arab sebagai bahasa yang mati, bahasa yang beku, yang akhirnya menyebabkan kebekuan intelektual Arab. Mereka mengatakan demikian sebab agama Islam ni sumbernya ialah bahasa Arab kan. Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Dan ulama-ulama kita pun banyak daripada orang Arab kan. Jadi apabila mengatakan yang demikian, bermaksud mereka cuba mempertikaikan bahasa Arab. Kalau kita terpengaruh, kita pun akan mengatakan, kalau bahasa Arab bahasa beku, pastinya Al-Quran tu bahasa Arab pun mungkin idea-idea pun yang beku juga. Tidak fleksibel atau tidak sesuai dengan masa dan tempat kan. Kita akan terpengaruh lah dengan cara berfikir sekularisme ni. Implikasi kata agama, sistem dan nilai dan akhlak. Ini dalam maksud dan akhirnya. Kesan implikasi sekularisme kata agama. Yang pertamanya melemahkan iman, menggoyangkan akidah, keyakinan terhadap kuasaan Allah SWT. Sebab pemikiran ini menolak Tuhan, menolak agama.
Kemudian yang kedua, mempertikaikan hal-hal agama, terutama yang berupa metafizik, sesuatu yang gaib, yang tidak logik pada pemikiran mereka, seperti menutup aurat. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau ada orang Islam sendiri mempersoalkan tentang menutup aurat, mengatakan aurat tu hal individu, kan, ataupun baik dan buruk tu bukan dinilai dari segi auratnya, maka itu kita lihat terpengaruhlah dengan cara pemikiran sekularisme ni. Kemudiannya hal berkaitan solat, alam akhirat dan pembahasan kubur, kan. Kemudian yang ketiga, penghayatan nilai keislaman yang semakin hari semakin rapuh kesan daripada pemahaman sekularisme ni. Agama hanyalah upacara ritual semata-mata. Kalau kita lihat, agama tu hanya dilaksanakan di masjid sahaja, ataupun pada waktu solat sahaja. Pada kat pejabat ataupun pada waktu bekerja tidak boleh melakukan aktiviti agama. Kat situ pun kita dah nampak dah kesan daripada pemikiran sekularisme dalam aktiviti kehidupan masyarakat Muslim, kan. Kemudian yang terakhir, pendidikan keagamaan dianggap kurang penting berbanding pendidikan yang lain. Orang yang belajar agama kita anggap belajar agama je, kan, kita katakan. Nampak macam dia memperlekehkan orang yang belajar agama. Orang yang belajar sains, orang yang belajar ilmu-ilmu yang lain dianggap lebih tinggi dan sebagainya, kan. Ini kita nampaklah elemen sekularisme yang ada pada pemikiran dalam pendidikan. Apa kesan dalam sistem nilai? Kesannya ialah ideologi ini dapat menyebabkan umat Islam semakin keliru dengan pendapat-pendapat ajaran sekular, khususnya kepada mereka yang lemah imannya, yang tak ada pengetahuan agama. Individu juga akan mementingkan kehidupan hawa nafsu semata-mata yang menyebabkan berlakunya kekosongan jiwa, kan. Kalau kita lihat bagaimana pelajar ke ataupun diri kita sendiri yang rasa jiwa kita kosong sebab kita kurang melaksanakan aktiviti keagamaan, mungkin solatnya bagaimana, kan, baca Al-Qurannya bagaimana, suka kita mencari sesuatu yang menyeronokkan, yang membahagikan, contohnya, kan, main game dan sebagainya. Kalau itu berlaku pada diri kita, mungkin kita pun terkesan daripada cara pemikiran sekularisme ni. Yang ketiga, kepada akhlak manusia. Kesannya, yang pertama, manusia akan keliru mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tak baik, kan. Sebab pemikiran sekularisme tadi kita dah tahu tadi, nilai ataupun baik dan buruk tadi tidak muktamad. Tidak tetap dan berubah ikut masa, kan, dan tempat. Sedangkan Islam tu akhlak yang baik akan kekal baik, akhlak yang mazmumah, yang keji akan tetap keji. Jadi kalau kita terpengaruh, kita pun akan keliru lah mana yang baik, mana yang tak baik, kan. Itu kesan dia. Manusia lebih mementingkan kepuasan nafsu dan diri sendiri. Kemudian percampuran lelaki dan perempuan tidak terkawal yang akhirnya menjadi punca tercetusnya masalah sosial yang kronik. Ni orang kata krisis akhlak lah. Krisis akhlak manusia Muslim kesan daripada pemikiran sekularisme. Dan penutup yang terakhir. Penutup sebagaimana kata-kata yang dinyatakan oleh Profesor Syed Muhammad Nakib al-atas, agama perlu terus memastikan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Oleh itu, kita tidak boleh mengasingkan diri dari perkembangan sains dan teknologi. Kita harus melibatkan diri bagi meneliti, mempelajari, memahami prinsip-prinsip bidang ini bagi memastikan sejauh mana bersesuaian atau bercanggahnya dengan tamadun kita sendiri, bagi membuat saringan yang betul tentang penerimaannya ke dalam cara hidup kita. Pemisahan sains, kemanusiaan dan keagamaan akan menyekat perbincangan yang membawa faedah bersama antara yang satu dengan yang lain. Ini kesimpulannya. Jadi kita dapat faham sekularisme satu pemikiran yang sesat yang asalnya ialah berkaitan dengan agama Kristian sebab mereka membenci pendekatan keagamaan yang dibawa oleh padri oleh gereja Katolik yang akhirnya terkesan kepada masyarakat mereka, yang mereka juga cuba terapkan pemikiran ini ke dalam tempat atau negara orang-orang Islam, kan. Tapi orang Islam ni tidak mudah mengikut fahaman mereka, tetapi mereka cuba berusaha dengan cara yang lebih halus. Yang akhirnya kalau kita dapat lihat sedikit demi sedikit ada kesan-kesan sekularisme dalam kehidupan kita pada zaman kini. Sekian sahaja kita punya topik pada minggu ni. Ada soalan tak nak tanya tentang sekularisme?